Ia nak berdinakanku, saya Azami Diliashin. Sabah kembali membuka pintu masuk untuk semua rakyat Malaysia untuk datang ke negeri ini melalui udara, darat dan laut, namun bukan untuk tujuan pelancongan. Sabah kembali membuka pintu kepada semua rakyat Malaysia untuk datang ke negeri ini sama ada dari Semenanjung, Sarawak atau Labuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, arahan kuarantin wajib selama 2 minggu yang dikenakan sebelum ini ditarik balik. Namun setiap individu perlu menjalani ujian COVID-19 3 hari sebelum masuk ke Sabah terlebih dahulu dan disahkan negatif. Dalam satu kenyataan hari ini, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri memutuskan untuk membenarkan semua perjalanan memasuki ke Sabah sama ada melalui udara, darat dan laut oleh penjawat awam, pekerja sektor swasta dan warga negara Malaysia. Ini termasuklah rakyat Sabah yang berada di Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Mereka dikecualikan daripada menjalani kuarantin dengan syarat telah melakukan ujian COVID-19 di tempat atau negeri masing-masing dalam tempoh 3 hari sebelum masuk ke Sabah dan disahkan negatif. Katanya surat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia hendaklah dikemukakan setibanya di Sabah. Pengumuman berkenaan merupakan antara berita baik yang amat ditunggu-tunggu dalam usaha memacu kembali sektor ekonomi dan pelancongan negeri yang terjejas teruk sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Sebelum ini, kerajaan negeri juga telah membenarkan sektor pelancongan domestik dibuka kembali bagi menggalakkan rakyat Sabah melancong di destinasi pelancongan dalam negeri. Ketua Menteri berkata semua rakyat Malaysia yang masuk ke Sabah digalakkan menginap di hotel-hotel yang telah beroperasi sejak 10 Mei lalu. Bagi warga negara bukan rakyat Sabah dan bukan warga negara, diwajibkan untuk mengemukakan pas kerja dan pas-pas lain yang masih sah setibanya di Sabah, katanya. Sabah mencatat 1 kes positif baru COVID-19 selama 2 hari berturut-turut. 1 kes positif baru dilaporkan hari ini di daerah Beaufort, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah sebanyak 348 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata, 1 kes baru di Beaufort itu menjadikan kes keseluruhan di daerah itu meningkat kepada 13 kes. Kes aktif COVID-19 yang dirawat di hospital di Sabah turut meningkat kepada 11. 4 kes aktif dilaporkan di Tawau, 2 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Ladatu, Tuaran, Ranau, Putatan dan Beaufort. Kes kematian akibat pandemik itu kekal 5 di Sabah. Peranan wanita dalam kerajaan Sabah terus mendapat pengiktirafan apabila golongan tersebut sentiasa diberi keutamaan dalam mengisi beberapa jawatan penting di peringkat membuat keputusan semenjak pentadbiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Terbaru, bekas Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Mariam Omar Matusin dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri bermula 15 Mei lalu. Mariam, 59 tahun, berkata pelantikan tersebut merupakan satu penghargaan daripada Kerajaan Sabah yang akan dipikulnya dengan penuh tanggungjawab demi pembangunan negeri ini. Alhamdulillah, pelantikan saya bermula pada 15 hari bulan Mei. Pada tarikh saya melapor diri sebagai TSKN pentadbiran. Dan tadi saya berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sebagai satu kunjungan hormat dan terima kasih kepada beliau atas pelantikan ini. Ada beberapa perkara yang kami bincangkan bersama dan ada beberapa nasihat-nasihat yang dikemukakan, antaranya untuk melaksanakan tanggungjawab dengan amanah, dan insyaAllah saya akan laksanakan tanggungjawab tersebut dengan penuh amanah dan dedikasi serta komitmen. Terdahulu beliau melakukan kunjungan hormat kepada Datuk Seri Muhammad Syafiee di pejabat beliau di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah pagi tadi. Mariam berkhidmat sebagai Ketua Penolong Setiausaha dari 2008 sehingga 2015 sebelum dinaikkan pangkat minggu lalu.
Beliau yang lahir di Menggatal memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam sebagai kerani di Jabatan Percetakan Sabah pada 1977 sebelum meneruskan pengajian dan menyambung semula khidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam serta Jabatan Pengairan dan Saliran sebagai pegawai tadbir. Mariam turut memiliki diploma dalam pentadbiran awam, ijazah sarjana muda dalam sains sosial dan ijazah sarjana dalam pembangunan sumber manusia. Pemuda Amanah Sabah dan Pemuda Pakatan Harapan PH Sabah menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat klip rakaman suara yang menawarkan jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC terhadap ahli-ahli parlimen. Klip rakaman yang berdurasi 2 minit 45 saat itu didakwa mirip suara Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dipercayai menawarkan jawatan dalam GLC kepada ahli parlimen. Ketua Pemuda Amanah Sabah Muhammad Khairuddin Daud berkata, sekiranya klip rakaman suara itu sahih, SPRM harus bertindak menjalankan siasatan secara telus berhubung perbuatan salah laku yang dilakukan. Beliau berkata ketika tawaran jawatan Menteri dan GLC itu dibuat, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu adalah Menteri Dalam Negeri. Menurutnya sekiranya benar beliau menawarkan jawatan GLC dan menteri kepada ahli-ahli parlimen bersatu bagi meraih sokongan di parlimen, perbuatan itu bercanggah dengan Akta SPRM 2009. Yang kita rasa sesuatu yang bercanggah dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Maka pada hari ini kita tampil di sini untuk membuat satu laporan dengan supaya kita gesa supaya SPRM membuka kertas siasatan. Kalau kita perhatikan tindakan yang dibuat oleh kerajaan pintu belakang ini, seumpama satu adegan di dalam filem Nujum Pak Belalang, di mana dalam Nujum Pak Belalang perompak membahagikan harta rompakan, satu untuk kau, satu untuk aku. Tetapi apa yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional pada hari ini adalah jawatan untuk engkau, sokongan untuk aku. Jabatan Hidupan Liar diminta menangani segera masalah kehadiran seekor gajah Borneo yang dikesan di Kampung Jagung, Kelabakan sejak semalam. Difahamkan haiwan liar itu bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain termasuk di Sungai Merotai. Terdahulu wartawan yang membuat tinjauan di lokasi kejadian terserempak dengan kelibat haiwan itu sekitar jam 11.30 pagi tadi di sebuah kebun kira-kira 500 meter daripada rumah penduduk. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, gajah itu dilihat berkeliaran di tebing Sungai Merotai sebelum hilang di sebalik tanaman tebu di kawasan berhampiran. Jadi mereka pun kadang-kadang kasih letup-letup sesuatu benda lah. Bunyi bising lah ya. Supaya bising, supaya ada baidar di tempat itu. Jadi bila saya tanya mereka pun, dia bilang pindah lagi, Patwa sana lagi. Iyalah saya bilang. Jadi sudah beberapa hari itu macam tiada cerita sudah. Kenapa kemarin ada lagi dua cerita? Biji sawit saya dalam karung bilangnya semua dibongkarnya. Yang ditapak inilah kawasan ini. Jadi cerita saya bila saya balik dari Runcit saya itu kan, Pak semalam ada gajah itu Pak, petang-petang di tepi sungai. Tapi saya halo dia bilang sudah macam menyebelah. Tidak tahu menyebelah terus kah atau macam mana. Pasal air dia bilang banjir. Saya bagi pihak mereka penduduk kampung lah kan. Kalau dapat mereka secepat mungkin apa cara pun lah supaya tangkap benda ini atau pindah ke lain tempat. Jangan sampai orang-orang kampung ambil tindakan yang tidak bagus lah kan. Dalam setahun lepas, 2 tahun lepas pun dia pernah muncul. Dia memang setiap setahun sekali dia ada limpas lah. Soalnya dia seberang yang macam Sungai Merotai itu kan. Tidak tahu dari mana lah, tapi kemungkinan besar dari kawasan sawit Borneo kan. Limpas ini tidak akan masuk. Macam 5 hari karena hari lepas tu meronda lah. Yang masa raya tu kan. Sementara itu, Pegawai Jabatan Hidupan Liar Tawau, Sailun Aris berkata, gajah itu telah diusir Khamis lalu namun kembali semula ke Kampung Jagung. Ketika ini, kaki tangan jabatan itu sedang melakukan usaha menangkap gajah dari spesies yang sama di Felda Umas. Kejadian banjir kilat di Putatan setiap kali hujan lebat dalam tempoh yang lama bukanlah satu perkara yang baru.
Kini lokasi banjir kilat di Kutatan semakin bertambah termasuk di kawasan Pekan. Sehubungan itu, orang ramai khususnya penduduk Kutatan menggesa supaya satu plan bertindak yang lebih komprehensif dirangka dan dilaksanakan segera untuk mencegah dan mengatasi banjir kilat di daerah itu. Banjir kilat bukan sahaja merosakkan harta benda, malah dikuatiri membahayakan nyawa penduduk setempat. Pada masa sama, masyarakat dan individu juga boleh memainkan peranan dengan sentiasa memastikan sistem saliran dan peparitan di kawasan rumah masing-masing dalam keadaan bersih daripada sampah sarap yang boleh menjadi punca laluan air tersekat. Sambutan gawai bagi rakyat Sarawak di Sabah yang tidak dapat pulang ke kampung halaman tahun ini agak suram dan sunyi. Mereka hanya dapat berhubung dengan keluarga melalui panggilan video dan melihat gambar yang dikongsikan ahli keluarga ketika penduduk kampung mengadakan acara ritual miring bagi memberkati dan melindungi penduduk kampung daripada malapetaka. Seterusnya menikmati jamuan dan tuak yang dihidangkan. Kebiasaannya pada malam hari gawai, suasana di kampung begitu meriah. Namun suasana kali ini begitu berbeza kerana penularan wabak COVID-19, kata beberapa rakyat Sarawak yang dihubungi BTTV. Terima kasih, semoga bertemu lagi palap-palap kam.